pagi semua, kamu apa kabar? Kalau baik, jom kita terus belajar dalam tingkatan 2, bab 5 pengangkutan di Malaysia. Tapi kita akan belajar satu subtajuk saja pada hari ini dalam 5.6 kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Jom belajar. Tunggu dulu. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita nih, Cikgu mau beritahu kamu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kamu akan dapat pada hari ini? Yang pertama, kamu boleh menyatakan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. 5 aja. Kalau kurang daripada 5, tak mau. Cikgu mau 5 daripada 6. Yang kedua, menghuraikan dengan ringkas 5 daripada 6 kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Menghuraikan dengan ringkas aja, okey? Yang ketiga, Cikgu mau kamu mengemukakan satu langkah untuk meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam di mana? Di Malaysia. Okey, jom kita mulakan pembelajaran kita. Okey, sebelum kita mula belajar, Cikgu mau kamu teliti kedua gambar nih. Kamu rasa apakah kenderaan kedua-dua nih? Betul. Satu adalah bus, satu adalah LRT ataupun monorail. Kamu pernah kan naik kedua-dua kenderaan nih? Bagus. Kalau yang pernah tuh bagus, dan kalau yang tidak pernah tuh enggak apa, mungkin kamu boleh coba nanti. Oke, aku mau tanya kamu, berkaitan dua gambar nih, apa perasaan kamu bila naik kedua-dua kenderaan nih? Seronok kan? Oke, Cikgu pun akan rasa seronok dan rasa pengalaman yang luar biasa kalau naik kendaraan-kendaraan ini. Lagi pun kendaraan ini tidak ada di sekitar kita lah. Biasanya kendaraan ini akan ada di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Oke, Cik, pasti kamu tertanya-tanya apa kaitan gambar-gambar tuh sama topik kita pada hari ini. Oke, kaitannya kita akan belajar kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Ingat pengangkutan awam ya, kita akan belajar pada hari ini. Oke, jom isi yang pertama. Oke, sebelum kita mulakan pelajaran kita nih, Cikgu mau kamu dalami dulu maksud sebenar pengangkutan awam tuh, baru kita boleh belajar kepentingannya lah. Oke, pengangkutan awam nih merupakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan bagi memudahkan orang ramai lah, macam memudahkan rakyat-rakyat nih untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti kalau kita mau pergi kerja, mau pergi sekolah, kita gunakan pengangkutan awam nih. Oke, seterusnya pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia nih ada pelbagai, antaranya ialah bas, kereta api, teksi, kapal terbang dan bermacam-macam lagi. Oke, jom kita belajar kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Yang pertama, kepentingan pengangkutan awam di Malaysia ini adalah mengurangkan kesesakan lalu lintas. Oke, huraiannya, penggunaan sistem pengangkutan awam ni yang bersepadu dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Macam kalau kita banyak gunakan bas, gunakan kereta api, LRT, monorail, kita akan mengurangkan kadar ataupun jumlah kenderaan yang banyak di jalan raya lah. Macam kita tahu kalau banyak kereta, kita akan mengalami kesesakan lalu lintas lah. Untuk kita sampai ke tempat tu akan mengambil masa yang lebih lama. Lepas tu, pengguna jalan raya ni dapat mengurangkan jumlah kenderaan persendirian dengan menggunakan pengangkutan awam yang lebih efisien dan berpatutan. Lebih efisien dan berpatutan ni macam kita mudah untuk ke sana, dan berpatutan ni macam kita tahu pengangkutan awam ni lebih murah lah. Macam biasanya kalau naik bas ni ada RM1, RM2 mengikut sistem orang lain juga. Okey, macam gambar yang Cikgu sediakan ni, kamu boleh tengok ada penumpang dan ada bas. Jadi kalau ada penumpang yang menaiki bas ni, kesesakan lalu lintas dapat dikurangkan. Macam mana? Coba kamu bayangkan kalau ada 20 orang yang pakai kereta sendiri, lepas tu diorang berubah dan menggunakan pengangkutan awam iaitu bas. Lepas tu kesesakan lalu lintas ni dapat diatasi dengan jumlah kereta yang berkurang di jalan raya. Okey, seterusnya memajukan industri pelancongan. Macam kita tahu, perkhidmatan teksi, bas dan rel bersepadu memudahkan pergerakan pelancong dalam negara kita lah. Macam kita mau pergi negara orang tu, mesti kita gunakan pengangkutan awam orang kan. Okay, macam tu juga orang yang datang ke Malaysia. Lepas tu, destinasi pelancongan yang mempunyai sistem pengangkutan yang baik sering dilihat sebagai lebih mesra pelancong. Nah, macam kalau kita mau melancong ni, mesti kita mau gunakan kenderaan kan. Kita mau jalan kaki, mesti susah, penat kan. Jadi, kalau kita ada sistem pengangkutan yang baik, ramailah lagi pelancong yang akan datang ke negara kita. Okey, lepas tu pelancong juga akan mudah mengakses ke destinasi pelancongan utama dan meningkatkan ekonomi pelancongan negara. Jadi kalau macam kita ada pengangkutan awam ni macam bas, pelancong ni
akan tahulah destinasi pelancongan yang lebih menarik dan utama yang ada di Malaysia. Sekaligus sektor ekonomi kita pun akan meningkat. Kamu tengok gambar yang cikgu bagi nih. Kamu nampak kan ada pelancong tuh naik bus 2 tingkat yang boleh duduk di atas tuh, boleh menikmati keindahan yang ada di negara kita lah, macam tempat-tempat bersejarah di Melaka. Lepas tu kita ada tempat rekreasi, boleh mandi-manda di Legoland. Lepas tu kalau pelancong gunakan pengangkutan awam kita nih untuk pergi ke semua destinasi nih, ekonomi pelancongan negara kita pun akan meningkat. Oke, kamu rasa apa nih kepentingan yang ada untuk pengangkutan awam di Malaysia nih? Betul, mengurangkan kos. Macam mana kepentingan awam nih pula mengurangkan kos? Jom cikgu ajar. Penggunaan kenderaan awam lebih murah berbanding dengan penggunaan kereta persendirian. Contoh-contohnya seperti pembelian kereta, kita nak perlu beli kereta lagi, insurans kereta, minyak kereta atau motor, tempat letak kereta pun kita bayar sekarang kan, penyelenggaraan kenderaan pun dapat dikurangkan. Kita naik je lah pengangkutan awam nih. Jadi kos-kos lain yang untuk kereta kita sendiri tuh kita boleh kurangkan. Kita gunakan, boleh juga kita pakai kereta sendiri, tapi kalau kita gunakan pengangkutan awam nih lebih mengurangkan kos. Pengangkutan awam nih pun membolehkan banyak orang menggunakan satu kenderaan berbanding kenderaan persendirian yang hanya mengangkut beberapa orang saja. Macam kita naik bus tuh boleh 30 orang naik. Kalau kita naik kereta nih paling-paling 4. Jadi kos tuh pun perlu banyak lah. Kalau naik bus kan murah aja, berapa ringgit ya tambangnya kan. Oke, itu kepentingan yang ketiga. Kamu tengok nih gambar yang cikgu sediakan nih. Kalau kita penggunaan pengangkutan awam seperti LRT nih, kita boleh cut ataupun potong kos kita dari segi bahan api, yaitu minyak. Lalu kita nak perlu bayar tempat letak kenderaan. Jadi kalau kita naik pengangkutan awam nih, 2 kos nih kita boleh jimatkan. Nak perlu bayar minyak, nak perlu bayar tempat kenderaan. Oke, yang keempat, kepentingan pengangkutan awam ini juga mempertimbangkan darjah ketersampaian. Maksudnya macam mana tuh? Macam kita untuk ke destinasi itu kita akan lebih cepat dan mudah. Oke, untuk huraian seterusnya adalah pertimbangkan darjah ketersampaian. Pengangkutan awam ini memudahkan kita sampai ke destinasi yang ingin dituju dengan lebih cepat dan mudah. Itu maksud darjah ketersampaian itulah. So, kepentingan pengangkutan awam ini membolehkan lebih ramai orang, termasuk mereka yang tidak memiliki kenderaan, untuk mengakses seperti perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan lain-lain. Macam kita tahu bukan semua orang mampu beli kereta ataupun kenderaan sendiri kan. Jadi kalau ada pengangkutan awam ni memudahkan orang untuk pergi hospital, klinik dan sekolah. Sekiranya lebih ramai orang menggunakan pengangkutan awam, jalan raya akan menjadi lapang, sekaligus mengurangkan masa perjalanan dan perjalanan akan lebih lancar lah. Macam kalau kita pakai pengangkutan awam ni, macam kita cikgu cap tadi, jalan raya ni akan menjadi kosong. Jadi kalau kosong tu beberapa aja yang naik pengangkutan awam tu akan lebih cepat sampai ke destinasi lah. Tak perlu kesesakan yang berjam-jam. Tengok gambar yang cikgu sediakan nih. Contoh kamu guna pengangkutan awam seperti monorail nih, kamu boleh pergi hospital, pergi ke sekolah, pergi ke tempat-tempat lain dengan cepat dan mudah. Tak perlu ada jam di jalan raya. Oke, terdapat juga kepentingan lain dari aspek alam sekitar kita, yaitu mengurangkan pencemaran udara. Macam kita tahu kepentingan-kepentingan lain tuh memudahkan sosial kita, tapi ini akan mengurangkan pencemaran udara kita. Mengurangkan pencemaran udara macam mana? Dengan penggunaan pengangkutan awam seperti rel bersepadu dapat mengurangkan pembebasan asap kendaraan karena menggunakan tenaga elektrik. Macam kita tahu monorail LRT ini lebih banyak menggunakan elektrik lah berbanding minyak-minyak seperti kendaraan persendirian. Lepas tu banyak sistem pengangkutan awam kini dilengkapi dengan teknologi mesra alam seperti bas elektrik, sistem yang menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Maka dengan itu, pengurangan kendaraan persendirian di jalan raya ini juga dapat mengurangkan pembebasan gas exhaust dan pembakaran bahan api fosil yang mengandungi karbon dioksida dan bahan pencemar lainnya. Jadi kalau kita guna pengangkutan awam nih, kita akan mengurangkan pencemaran udara karena pengangkutan awam kita nih lebih mesra alam. Ada yang guna elektrik ya, ada yang guna bahan yang boleh diperbarui. Jadi kalau kita guna semua tuh, udara kita akan lebih terjaga.
Tengok gambar yang cikgu sediakan nih. Kamu tengok kurangkan kereta di jalan raya. Yang lain tuh menggunakan pengangkutan awam. Jadi kalau pengangkutan awam banyak digunakan, pembebasan asap dari kendaraan dan exhaust pun dapat dikurangkan, sekaligus menjamin kualiti udara kita. Pasti kamu rasa kepentingan pengangkutan awam di Indonesia sudah habis kan? Juga ada kepentingan yang terakhir, yaitu mewujudkan peluang pekerjaan. Jom cikgu huraikan. Perkhidmatan taksi, bus, dan rel bersepadu ini menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Ini termasuk pekerjaan sebagai pemandu bus, konduktor, juru teknik, penyelenggaraan kendaraan ataupun sistem pengangkutan tu, masuk operator kereta api, pekerja stesen, serta pengurusan dan perancangan sistem pengangkutan awam. Lepas tu, pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur pengangkutan awam seperti stesen, terminal bus dan jalan raya pun mewujudkan peluang pekerjaan kepada kita semua. Tengok contoh-contoh yang cikgu bagi ni. Ada yang bekerja di stesen minyak, penyelenggaraan ke stesen kereta api, lepas tu ada pembinaan jalan raya. Kesemua tu merupakan peluang pekerjaan dan kepentingan pengangkutan awam kepada kita. Oke, setelah kita belajar tadi, cikgu bagi tahu apa kepentingan pengangkutan awam di Indonesia ni. Apa kata kita uji kamu punya minda dengan kuis mudah dan pantas, kuis ringan-ringan saja untuk kamu, macam aktiviti yang santai. Oke, cikgu ada sediakan 3 soalan dan kamu boleh jawab di ruangan komen, oke? Yang pertama tuh soalannya, adakah kapal terbang ni termasuk dalam jenis pengangkutan awam? Kamu rasa iya ataupun tidak? Kalau kamu sudah ada jawaban, simpan dulu jawabannya. Kita pergi ke soalan yang kedua. Bagaimanakah cara untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas pada musim perayaan? Pertama jawabannya, naiki kendaraan awam, bergerak awal untuk pulang ke kampung halaman. Yang ketiga, berkongsi kendaraan. Kamu rasa macam mana caranya? Coba pilih salah satu. Oke, kalau sudah, kamu simpan lagi jawaban kamu. Kita pindah ke soalan seterusnya. Mengapakah pengangkutan awam dapat memajukan industri pelancongan? Yang pertama, pelancong pergi ke destinasi yang dituju pada waktunya. Lepas itu, memudahkan pergerakan pelancong. Ketiga, pelancong dapat menikmati keindahan negara. Rasa-rasanya mana satu jawaban yang paling betul? Oke, kalau kamu sudah ada tiga jawaban untuk 3 soalan nih, boleh kita bincang di sebelah. Tadi sudah jawabkan, ini jawabannya. Adakah kapal terbang termasuk dalam jenis pengangkutan awam? Jawabannya ya. Kenapa ya? Sebab kapal terbang juga merupakan pengangkutan awam yang disediakan oleh kerajaan dan digunakan oleh semua penduduk untuk pergi ke destinasi mereka. Soalan kedua, bagaimanakah cara untuk mengurangkan kesesakan jalan raya pada musim perayaan? Siapa yang jawab menaiki kendaraan awam nih? Betul. Mentang-mentang tajuk kita pengangkutan awam, jawabannya menaiki kendaraan awam. Lepas itu yang ketiga, mengapakah pengangkutan awam ini dapat memajukan industri pelancongan? Siapa di sini jawabannya betul? Jawabannya adalah memudahkan pergerakan pelancong, karena dengan pengangkutan awam nih, pelancong boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih mudah ke destinasi pelancongan yang utama di negara kita. Oke, itu saja jawab soalan kuis kita pada hari ini. Tanya kepada yang jawab betul, yang salah tuh apa? Kita boleh coba lagi lain kali, oke? Oke kelas, itu saja yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi sekiranya kamu ada soalan ataupun pendapat yang mau tanya dengan cikgu dan mau ajukan kepada cikgu, kamu boleh tanya sekarang ataupun kamu boleh chat di ruangan komen di bawah. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat.